Jadi insyaAllah asal kita membaca insyaAllah kitab karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Qutbul Qadir Al-Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani. Karangan kitab ya Al-Minah Al-Saniyah, Al-Minah Al-Saniyah ala Wasiyatil Maqbuliyah. Satu, dalam tawajuh tadi dapat izin kepada Syekh Baharuddin dan Abah Mursyid juga datang tuan pengarang kitab ni izin baca kita. Ini nak macam mana? Baca dua. Syekh Yahya datang ni, dia kata izin maksud ni. Kerana kata macam mana tuan, kitab ni boleh photostat, boleh tak? Izin boleh photostat ni. Siapa tuan? Dia Fatihah sekali pada pengarang Al-Alim Al-Allamah Al-Wali Syahid Sayyid Syekh Haji Yahya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala asraril ma'rifah wa kashafa lana hijabal bashariyah wa dallana sabilal istiqamah wa wasala alaina tariqatan naqsyabandiyah. Wa salatu wassalamu ala habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin syamsil asrari wa ala alihi al-abrar. Wa ashabihi qudwatina ala sakinati wal wiqar wa ba'du. Maka adalah beberapa orang daripada murid-murid telah memanjangkan pertanyaan mereka kepadaku. Maka inilah satu risalah yang kecil aku susunkan mengikut peraturan pertanyaan mereka. Mudah-mudahan jadi petunjuklah kepada mereka dengan beramal. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka dengan beramal dan memberi petunjuk atasku kepada yang benar. Hati kalam daripada Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah. Dan aku namakan risalah ini ialah Jalan Ma'rifah, Tariqul Ma'rifah bi'aunillahil malikil ma'bud. Pertama, Kitabut Tariqah, membahas makna tariqah. Soal, ya Sayyidi, apakah tariqah itu? Tariqah itu apa? Jawab, ya anakku, ada pun tariqah pada istilah ahli lughah ialah jalan. Tariq mana jalan. Ada pun tariqah pada istilah ahli tasawuf, iaitu satu ilmu yang menyampaikan hamba kepada makrifah akan Allah sebenar-benar makrifah, serta jadi hamba itu sebenar-benar ubudiyah, sebenar-benar menterjemahkan kehambaan dia kepada Allah. Ada ringkasan asal makna tariqah. Tariq maknanya jalan. Kalau maknanya pada istilah ahli sufi adalah satu ilmu yang menyampaikan kepada makrifat Allah Ta'ala dengan sebenar makrifat.
bagi istilah setengah mengatakan tariqah mana antak sudah bahawa kamu kasat ilahi anta maksudi wardaka makum bisa malah makna itu ya. Bila dia betul-betul kasat Tuhan sampai lah. Kalau kasat dia pusing pada makhluk tidak sampai ada makna. Jalan yang menyampaikan hamba itu kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal ya Sayyidi, berapa babkah kandungan ilmu tariqah? Ilmu tariqah ni ada berapa bab? Jawab ada pembab ilmu tariqat ini ya anakku, ada 4 bab sahaja. Ya, iaitulah babut tariqah, yang kedua babuz zikrullah, yang kedua babul wasilah, dan kita babus suluk. Dia pecahkan pada 4 pecahan dia. Kemudian babut tariqah. Soal, ya Sayyidi, adakah ilmu tariqat itu dikeluarkan daripada ilmu tasawuf? Atau ilmu tasawuf itu dikeluarkan daripada ilmu tariqah? Sudah ada soalan kan? Ilmu tariqat dikeluarkan dari tasawuf, tasawuf keluar daripada tariqat. Maka jawab, ya anakku, ilmu tasawuf itu dikeluarkan daripada ilmu tariqah. Ilmu tasawuf itu dikeluarkan ma'khuzah. Ma'khuz min ilmu tariqah. Kerana ilmu tariqat itu ialah amalan Rasulullah SAW. Seperti sabdanya asy-syari'atu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu hali wal ma'rifatu ra'su mali. Ya. Bermula syariat itu beberapa perkataanku, dan tarikat itu beberapa amalanku, dan hakikat itu pendirianku, dan makrifat itu kepala hartaku. Yani faedah yang didapati daripada 3 ilmu itu. Adapun ilmu tasawuf itu belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu tasawuf belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni nama itu. Ya, nama itu tasmiyah. Sebab tu Nabi memberikan secara umum. Ya, man ara iza aradallahu bi'abdi khairan faqahahu fid din. Ya, apabila Allah Taala nak memilih hamba itu menjadi baik, maka dia tafaqquh. Makna tafaqquh fid din umum. Sama ada bidang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran hadis, dia tafaqquh. Makna mendalami akan ilmu agama. Maka termasuk dalam dia. Cuma tasmiyah, penamaan tu itu belum dinamakan. Nama Rasulullah ada nama usul fiqh, qawaid fiqh, furu' fiqh, macam-macam mustalah hadis. Mana cakap mustalah hadis? Hadis semua kata Rasulullah, sahabat bertemu Nabi, nak apa nak mustalah lagi? Nak tu hadis baik tadaim depan mata dia. Tuan dia dekat depan. Kita sekarang tuan tak ada kat depan. Atau nak tahu benda tu sahih ke tak sahih pada dia, atau timbul ilmu mustalah hadis dan sebagainya. Ya, sahabat apa mustalah hadis depan dia terpacak insan paling mulia kan. Ya. Dan ilmu selalu belum ada zaman Nabi SAW dan zaman sahabat, kerana dia ilmu yang dapat dengan ijtihad Syekh Junid Al-Baghdadi, iaitu ahli tarikat daripada kurun yang pertama. Kemudian daripada kurun sahabat seperti ilmu fiqh dan ilmu usuluddin, ilmu fiqh dapat dengan ijtihad imam yang 4. Adapun ilmu usuluddin dapat dengan ijtihad Imam Abu Hasan Sy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi di dalam kurun yang kedua. Jadi ilmu tasawuf dipecahan daripada tariqah, tariqah amalan dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Soal, ya Sayyidi, berapa pasal terkandung dalam bab tariqah? Dalam bab tariqat berapa pasal penceraian dia? Jawab, ya anakku, terkandung di dalam bab tariqat ini ada 4 pasal. Pertama, perbezaan ilmu tarikat dengan ilmu tasawuf. Ilmu tarikat itu apa? Ilmu tasawuf itu apa? Yang kedua, bahagi-bahagi ilmu tarikat. Yang ketiga, hukum ilmu tarikat. Dan keempat, faedah ilmu tarikat. Pertama, pasal perbezaan ilmu tarikat dengan ilmu tasawuf. Ya, perbezaan antara 2 ilmu. Ya, ilmu tarikat dan ilmu tasawuf. Ya. Soal, ya Sayyidi, apa perbezaan antara ilmu tariqah dengan ilmu tasawuf? Jawab, ya anakku, adapun ilmu tariqah
ialah ilmu yang menyatakan segala syarat-syarat dan kaifiat-kaifiat mengamalkan zikrullah, ya, sehingga sampai kepada peringkat-peringkat muraqabah dan musyahadah. Dengan dia hasil faedah mengerjakan zikrullah dan muraqabah. Adapun ilmu tasawuf ialah ilmu yang menyatakan nafsu dan menerangkan sifat-sifat yang dicela yang batin, dan menerangkan sifat-sifat yang dipuji yang batin, dan menerangkan segala kebinasaan bagi hamba Allah Ta'ala. Mana ilmu tasawuf dia berkisar membahas, memperkenalkan kita sifat mahmudah wal mazmumah. Tapi nak sampai kepada dia, dia kena ada jalan. Ya, kita nak buang sifat takabur kan. Dia bahas semua yang bahas dengan nas Quran hadis cukup lengkap. Dia nak buang macam mana? Mutarkat buang tu. Takkan dapat tanggal ilmu sifat mazmumah satu daripada takabur kalau sekiranya kalbi dia tidak bertawajuh ke Tuhan. Kalau dia bertawajuh dengan tepat dan faham, tajali jadi kebesaran Tuhan habis terus, hilang terus. Sebab lawan takabur apa? Tawaduk. Apa makna tawaduk? At-tawaduk al-haqiqi makana nasyian min syuhudil azamati rabb. Tawaduk yang sebenar ialah jadi daripada syuhud. Ini musyahadah. Musyahadah proses daripada muraqabah dia naik musyahadah. Bila tap dia sap terbuka dia dengan Tuhan, yang mari tunduk. Tak wani angkat kepala kan. Tapi kalau tak terbuka dengan Tuhan, dia hanya belajar tentang tawaduk dalam kalbi dia tak perasan Tuhan. Ya, mana dia nak jejak benda tu. Dia mesti nampak dia terbuka, syuhud dia panggil. Bau. Maka syuhud tu jalan tariqah. Ya, kita ketuk-ketuk dia punya karat-karat terbuka sikit-sikit sampai terbuka. Baru ditunduk siapa dia, siapa Tuhan. Kalau dikenal siapa diri dia, lenyap, tak ada. Yang ada dia je. Baru dia kenal. Selagi kita nampak kita lagi, kudrah sebenar dia punya, kita mana ada. Iradah sebenar siapa punya dia. Ilmu sebenar siapa, wujud sebenar siapa. Dia, kita apa tak ada. Yang kita perasan bayang ni, kita banyak gila bayang ni. Lepas tu tak sampai hakikat. Padam ke benda tu, bila padam, bila nur dia tajadikan, oh dia nampak dan buka, baru hilang yang lain yang tinggal hanya kebesaran dan keagungan dia saja. Sebab dia kata dalam Risalah Wujudiyah bagi Ibnu Arabi, makna mengenal diri apa? Tiada engkau. Tu jadi jawab. Ya, tak ada, engkau tak ada. Tak ada kat mana tu? Itu kita tengok Syekh Daud bahas dalam kitab. Tak disalahkan. Apa makna tak ada dalam mana tu? Dalam zauq. Dia kata nampak tauhid asma fi zauq, dalam zauq. Bukan dalam mata kepala dah ni, dalam zauq. Siapa tak ada azwaq, dia tak nampak benda tu. Sebab benda ni benda azwaq, tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin dengan rasa. Jadi keperasaan rasa tu yang nampak tauhid dia, asma dia, awsaf dia dan zat yang seterusnya. Rasa tu. Tapi kalau rasa kita dengan makhluk, tak pergi rasa Tuhan, tak terbuka. Lepas tu padamkan rasa dengan makhluk, baru dapat rasa dengan Tuhan. Ini kerja nak padam dengan apa? Padam zikrullah nah. Ya, padamkan pandangan makhluk, baru dia terbuka sikit-sikit lagi terang ditembak. Sebab dia kata al-azkar, ya al-azkar anwar, ya. Maknanya iza kasuran azkar kasuran anwar. Az-zik lahun nur. Bila pancaran nur cahaya terang-terang, maka kita buka. Pada dua-dua, tasawuf satu sayap, tarikat satu sayap. Baru dia boleh terbang. Pada mengaji tasawuf dia tak di jalan tarikat, payah. Mengaji nak memahami. Sedangkan ilmu tasawuf bukan sekadar faham, dia mesti rasa. Rasa boleh dapat. Sebab ulama-ulama dahulu mengaji ilmu ni, dia tak banyak tulis, dia bawa anak murid, dia masuk, dia riadah terus, dia rasa terus. Jadi mengambil berat benda ni nak berikan lebih tumpuan, Imam Ghazali tulis, dia menulis Ihya, dia bahas satu-satu. Jadi ada dua perbahasan dan maknanya pengalaman. Orang dulu ditarik tu, anak murid duduk dengan dia sekali, tahap dia tarbiyah, itulah dia tasawuf. Kata satu terbuka. Jadi memandangkan benda ni sangat penting. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali setengah dia mengarang. Dan karangan ni pula masing-masing ada keistimewaan. Imam Ghazali 3 ilmu dicantum dalam Ihya. Kan? Ulama lain kalau bahas macam mana tinggi pun tasawuf je, kalau PK je, usuluddin. Imam Ghazali tak dicantum semua sekali. Dalam Ihya tu peringkat awal usul,
keduanya fiqh, di ujung tasawuf. Itu masing-masing punya kelebihan. Nak tak ilah asalkan dari kelebihan yang orang lain tak ada. Semua kitab dia dikumpulkan dalam munajat lah. Macam-macam. Itu semua keistimewaan masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soal ya Sayyidi, siapa yang menerbitkan ilmu tarekat dan siapa yang menerbitkan ilmu tasawuf? Jawab, ya anakku, adapun ilmu tariqah itu terbit daripada wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ni kalau Habib dengar lagi dia pening gua dua. Ni apa pun. Ya, biar dia dengar. Ya. Ingat je Mekah ulama besar kan, Syekh apa? Sidi Yahya Anjan orang Futuhatul Makkiyah dia baca kan. Ya, Futuhatul Makkiyah baca. Kita nak lawan ni kitab Futuhatul Makkiyah pun tak ada. 4 kulit dia tebal tuan ni. Futuhatul Makkiyah Ibn Arabi tu. Kemuncak hakikat paling tinggi dia bahas. Ya. Dia mengajar ni. Tuan guru ni. Kawan baik bagi tuan guru kita. Siapa? Muallim Haji Abdul Wahid. Ana masa mengaji muallim tu, muallim cerita ni ana tak cakap dia orang tu. Kawan aku dah di tongkat langit dia tarik juta sekali pergi zikir gitu. Oh si Yahya. Ya. Si Yahya yang dibermainkan oleh Richard Dead, Mahathir untuk nyanyi. Ada guru Yahya dulu ingat. Ni dia orang ni. Si Yahya dimain-mainkan dahsyat tuan. Tak pelik Syekh Abdul Qadir Jalani masuk wat gila berapa kali kan. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani kita dengar dia tak tahu ni saya nampak masuk dia wat gila. Ya, wali besar macam-macam. Awwalut tariq junun wa awsatuha funun wa akhiruha kun fayakun. Awal perjalananku junun, orang akan kata gila. Sebab tu Nabi kata aksiru min zikrillah hatta yakunu munafiq annahum mura'un wa fi riwayatin annahum majnun. Kau kena banyak zikir sampai orang munafik mengatakan engkau riak dan orang munafik mengatakan engkau gila. Mana kalau munafik tak kata engkau gila, engkau dengan dia lebih kurang ni malah zikir. Itu maksud dia ni. Tak kata engkau munafik, perangai kau macam tu. La yazkurunallaha illa qalila. Dia tak sebut Tuhan melainkan sikit. Itu perangai munafik. Orang beriman tak, dia ada kuan hubban jamma, kasih yang menggila dengan Tuhan. Orang bila kasih sentiasa ingat, duduk bangun sentiasa. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, diri bangun baring semua dia dengan Tuhan. Itu maknanya. Ya. Habis. Dan siapa yang menerbitkan ilmu tasawuf ni? Jawab dia, ya anakku, ada pun ilmu tasawuf itu terbit daripada wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan hadis mutawatir. Bukan hadis ahad, hadis yang mutawatir pada silsilah tariqah dan dengan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masabballahu fi sadri sababtu fi sadri Abi Bakar. Ya, artinya apa-apa yang ditumpahkan Allah Taala ke dalam dadaku, aku tumpahkan pula ke dalam dada Abu Bakar. Itu panggil faid. Dan Islam Sufi dia ada fuyudat, faidun fuyud. Sebab tu dalam tawajuh dia ada faid. Bukan faid tu lawan. Itu kau faid ni. Ni faidun, limpahan. Sebab tu bila tawajuh, baginda SAW hampir masyayah ada. Dia kalau cerita lebih kan. Dia akan pasingkan nur. Daripada syekh akan tembak. Sebab tu dikendaki masa tawajuh, kalbi murid terus ke kalbi syekh. Sebab dia rangkaian nur. Ya, kalau kamu buka nampak yang dia nampak banyak nampak. Kadang masyayah datang tawajuh, kadang baginda sab tu biasa datang ni. Ada tawajuh, mana kita memperhadapkan kalbi kita. Dan suntikan nur faid ni dia. Ya, daripada masyayikh pada selamat turun sampai kepada masyayikh. Kadang dia dalam tawajuh dah dapat, dia nampak rangkaian nur daripada atas sampai tu. Macam-macam tu nampak. Ada pula kata saya tawajuh tak rasa apa, abang kepala kau tak betul. Adab pun tak jaga, ya. Dia kata jika tak ada apa-apa dah, tak ada apa-apa, orang bukan tak ada apa, berapa-berapa dapat dia. Macam-macam pembukaan dapat, ya. Kita pula tak dapat. Bila kita tak dapat, jangan salahkan orang.
Jadi kita tak dapat, salahkan diri kita. Kenapa orang dapat, aku tak dapat? Kenapa orang terbuka, aku terkatup? Bangun malam-malam meraung lah dengan Tuhan, minta ampun kepada Allah yang banyak. Kenapa aku tak terbuka lagi? Kan? Dia kata, ma sabballahu fi sadri, sababtu fi sadri Abi Bakr. Apa saja sabballahu fi sadri, yang Tuhan tumpahkan, Tuhan tuangkan ke dalam dadaku, maka aku tumpahkan pula kepada dada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pula turun kepada Sayyidina Salman. Pada situ tuan-tuan sanad. Itu makna sanad ruhani. Sanad hadis pun ada, sanad ruhani pun ada. Dan ni lagi penting, turabitah, pertambatan kita. Ya, sebab kepada sanad tarhut dan sanad mas dan rangkaian rohani kita kepada baginda sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab dia ada taraki. Zikir lain dengan zikir kadang sama, apa? Tapi taraki. Dalam tarekat dia ada taraki. Adapun ilmu tasawuf itu diterbitkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan ijtihad yang sempurna daripada ilmu tariqah. Ya, benda itu dah ada zaman Rasulullah SAW, cuma dipernamakan. Ya, jadi maknanya ulama-ulama diletakkan benda itu dengan sesuai dengan nama-nama bahagian perbahasan dia. Serta menuntut dalil ia dengan Quran dan hadis Nabawi dan ada hadis kursi. Soal ya Sayyidi, ilmu tarekat itu adakah dia sebahagian daripada syariat atau lain? Jawab, ya anakku, ada pun syariat itu dua bahagi. Ya, syariat itu dua bahagi. Pertama, syariat yang batin, iaitu nama dia ilmu tariqah, dan kedua ilmu hakikah. Yang kedua syariat yang zahir, namanya iaitulah sekalian tadi perintah Allah Ta'ala yang ta'aluk anggota zahir, yang segala awamir al-muta'allaku bih af'alil mukallaf, seperti zakat, puasa, sembahyang, haji dan lain-lain lah, jihad dan sebagainya. Itu makna benda yang bersangkut luar. Lepas tu dua kena ada. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah wa syari'atun kasafinatin wa tariqatul kabahari summa haqiqatun durun walah. Sehingga jalan yang diikut Nabi itu ada syariat dia. Ya, anta'budallah, bahawa kamu sembah akan Allah syariatan dengan ilmu syariat. Itu perlu kalimah fiqh, kena mengaji. Jangan ambil tarekat tak mengaji. Ya, siapa ambil tarekat dia tak nak mengaji, kita tak ada aku gitu. Ya, kita bukan lain. Ya, saya nak zikir dia, saya nak belajar. Kau keluar. Kau take guru kau. Siapa nama guru kau? Pak Tan bin Pak Lis nama dia tu. Tahu Pak Tan bin Pak Lis? Syaitan dan iblis. Kalau kau ambil tarekat, kata nak ngaji PK, guru kau syaitan dan iblis. Tu jawab senang. Ni dia perosak ni. Perosak ilmu tarekat ni muka-muka dia. Puan tu tarik sampai putus tasbih. Lepas tu puan nampak tu. Dia dah apa lagi. Kadang bawa masuk alam misal dia. Dah sampai lah tu. Kau sampai mana? Kau sampai bus stand ke dia? Ya. Ni jadi masalah tu lah. Macam-macam hal. Sebab apa? Tak ada ilmu. Jangan tak ada ilmu. Ya. Pekah kena kemas. Usuluddin kena mantap. Ya, supaya jangan keliru. Dan kita menyelam dalam lautan nur ilmu hakikat. Bawa dia masuk dalam ni. Soal, mana yang dahulu diwahyu Nabi sallallahu mana yang dahulu diwahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat batin atau syariat batin? Syariat zahir. Mana dua wahyu sampai? Dua-dua daripada Ta'ala hakikat dia. Jawab, ya anakku, dahulu syariat yang batin. Ya, untuk mendidik hati, itu syariat batin. Dan rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum Mi'raj. Sebelum dari Mi'raj, kan? 10 tahun. Dan syariat yang zahir itu kemudian daripada Mi'raj, seperti dana hadis-hadis Mi'raj, sembahyang turun kemudian. Tapi sebelum tu yang ni dah turun dulu, ya. Dan soal satu lagi, ya Sayyidi, apa perbezaan ilmu tariqah dengan ilmu hakikah? Ilmu tarikat tu apa? Ilmu hakikat tu apa? Jawab, ya anakku, ada pun ilmu tariqah itu, iaitu jalan yang menghasilkan hakikat. Ilmu tarik itu menghasilkan hakikat. Apa hakikat? Antashhadah, bahawa kamu musyahadah, syuhud akan Allah Ta'ala. Itu dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tarah. Itu hadis sahih semua ada. Menghasilkan hakikat dan makrifat akan Allah Ta'ala sekira-kira terkaya dari dalil. Ini jalan dia. Maknanya mengenal Tuhan terkaya dari dalil. Kalau kita mengenal Tuhan di dalil wal burhan, itu peringkat awam. Itu dipanggil membina akidah.
Itu peringkat tauhid am. Ini wajib, tu fardu ain, kena lepas. Tidak dicelawu kat atas gang. Dia tak maju Usuluddin. Kami faham sufi, baca kitab tinggi-tinggi dia faham, mau pandang. Dia kata berdepan, Tuhan kat depan kita. Habis jawab ni. Dia Tuhan kat depan dah bertempat. Bertempat dah apa? Dah jadi kafir musyabbihah pula. Kafir yang menyerupakan Allah makhluk dengan Tuhan. Dah bertempat, hulul itihad dah mengarut. Lepas tu Usuluddin dia kena kemas. Ya, Usuluddin, ilmu hakikat dia merupakan keras bagi ilmu Usuluddin, ilmu fiqh. Keras dia itu. Mana dia tak boleh bercakap tanggal tu. Sebab dia kata dia taraki, dia naik daripada pengenalan am kepada pengenalan khas. Ilmu tasawuf dia panggil membawa kepada tauhidul khas. Tauhid dia bukan sekadar dengan dalil, tapi tauhid dia dengan mukasyafah, bikashfil qalb. Tuhan bukakan hijab kalbi kita dengan nur bahawa dia sentiasa menghadap dengan muraqabah dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Dan makrifat akan Ta'ala itu sekiranya terkaya daripada dalil. Ya, makrifat Tuhan dia tak ada dalil kan. Tuan-tuan dah selalu pergi KLIA. Bila sebut nampak tak? Kena minta pakai UWIS lagi. UWIS kata kau dah tahu kau pakai aku nanti. Aku hantar belakang rumah orang. Dan mana-mana pergi belakang rumah orang tu ambil kau dah tahu kau pakai UWIS apa lagi. Sebut nampak terus. Ya. Sebab tak pernah nampak, sebab tak pernah sampai sab terbuka. Sebab bila terbuka aja, ya. Bila dia main saya adab-adab dia pakai sapum terus naik dan kafiat itu hati terbuka terus mi'raj ke hadrat Allah Ta'ala. Dan ilmu hakikat itu dapat mengetahui hakikat tiap-tiap satu yang terkaya daripada dalil. Man arafallah la yastur alaihi syai'. Ya, barang siapa yang kenal betul Tuhan tidak tersembunyi atas dia satu. Nabi kata ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takut oleh kamu akan tenungan orang yang arif, mukmin kamil yang sempurna. Mana arif billah? Fa innahu yanzuru binurillah. Dia memandang dengan nur Tuhan. Kita memandang dengan zulmatun nafs. Pandangan kita semua ada nafsu. Ya, tuan guru saya ada satu cerita tu. Satu orang tua dia tanam pokok dian. Pokok dian dia baka tak kan? 9 tahun, 10 tahun berbuah. Cucu dia tanya aku ni bila dapat makan anak anda tu dah tua. Tak apalah aku tanam. Jom kau hantar suruh masjid. Tuan dulu. Orang sekarang pula pergi tanam je pasaran ada. Pokok dan tanam pasaran. Kepala otak dia apa ni? Tu zulmah ni. Orang dulu kepala otak dia nampak akhirat. Aku tanam sepanjang pokok mudah-mudahan dapat aku pala dia. Itu paling kurang. Nak bandingkan ni. Sebut dia pasaran dia. Dia tanya pasaran dulu. Kepala otak dia macam ni nak sampai tuan. Jangan tablet dengan akuan ni. Kepala otak dia duit habis kan. Ya. Semayang boleh nampak duit. Allah kan. Satu contoh mudah ajalah ya. Dan ilmu hakikat itu dapat mengetahui hakikat tiap-tiap satu. Barang kita dulu Nabi sudah jawab. Kutubah awal kita tu wa atla'ahum haqiqatal asya'i wa atla'ahum Tuhan ittila, bukan dia tahu, Tuhan buka. Tuhan buka akan dia hakikat satu sab dia tenung habis. Kata Imam Ghazali, kalau tajalli ni 7 lapis langit 7 lapis bumi dia tahu kan. Ada ahli sains baru nak buat eksperimen, kadang-kadang kena, kadang tak betul, banyak tak betul daripada betul. Yang ni dia tengok dengan nur terbuka habis kan. Sebab Imam Tarekat Syaziliyah, Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, dia kata kalau syariat tidak menyekat aku, nasaya aku akan cerita apa berlaku besok, lusa, tulat dan seterusnya. Tapi syariat haramkan, palzim, tutup. Ya. Setengah daripada adab besar apa? Kitmanusir. Setengah daripada adab besar dalam tarekat ialah kitmanusir, tutup rahsia, jangan buka. Buka aja habis, tak akan buka lagi dah. Jadi langgar adab. Sebab tu warid diharamkan kita cerita dengan orang dan diharamkan kita mendengar warid orang. Sebab tu bila baca warid, jangan ada orang cuba nak curi dengan. Itu orang khianat dalam tarekat. Sebab ni rosak kalbi. Bila kita baca warid, nampak warid sedap kan, nak baca kuat sikit biar orang lain dengar warid aku sedap. Habis boom, jatuh habis. Lain kali kita suruh akan datang, kita tak akan baca warid lagi. Secara lisan kita semua buat kertas tulis ni. Ya, tulis ni. Itulah nanti anda tengok anda baca. Macam tu je, senang. Suara pun tak ada. Jadi sibuk nak dengar warid tu. Lepas tu dia kongsi warid kat kedai kopi. Nak kan zikir ni, itu pada otak jauh.
Waris dia kongsi kat kedai kopi. Anak zikir kan terbuka ni. Habis dah tu. Ya, anak buat zikir pun. Rasulullah datang ke anak gini-gini. Kau Rasulullah kau datang repot mursyid. Kalau waris kau tak repot mursyid, bermakna waris kau bohong. Ya, dia pergi alam ni. Kita senang tadi. Kau pergi dengan apa? Saya pergi sendiri. Dia pergi naik mi'raj. Dia pergi naik apa? Macam sini. Kalau kau pergi tidak dengan murabbi, bermakna ke jalan kau lain. Ya, waris yang betul dia mesti ke mana pun dia sama mursyid. Rohani dia bersama mursyid. Mursyid akan pimpin dia. Tu waris betul. Ada tak cerita banyak. Sebab kita tanya satu, kau pergi jawab. Anda pergi seorang kau pergi. Nah, ya dah. Lepas tu yang macam ni ada 3 ekor semua dah bongkau. Ada mampu boleh buat zikir. Lepas tu babar. Itu macam mana? Dia tanya kau pergi dengan apa? Kau dengan apa? Saya sendiri. Wah, kau sendiri yang berhad. Ya, tarekat sendiri yang berhad. Sebab tu rabitah tak boleh putus. Kita sangkut zikir pasal rabitah. Bak rabitah kita dengan guru dengan atas. Nur tu ada dan. Lepas tu jalan sendiri ada gelap. Ya, itu rahsia sir dalam amalan tarekat. Sanad tu yang penting dan pancaran nur. Sebab tu kita selawat je pancaran nur Rasulullah akan ada. Ya, dia nampak atau nampak ialah. Dan ilmu hakikat itu dapat mengetahui hakikat tiap-tiap satu yang terkaya dari dalil. Dia tak payah dalil dan ni. Faham tuan buka. Itu ilmu laduni dia panggil. Dan makrifat itu dapat mengenal af'al Allah Ta'ala dan sifat Allah, asma Allah dan zat Allah yang terkaya dari dalil. Yang sini itu pakai dalil kan. Mana tahu tuan melihat innallaha sami'un basir. Allah sami' dia dengar, basir. Apa basir? Zat muttasif bil basar. Mana ta'aluk dia apa? Inkishaf. Tahu. Itu kita ada yakin. Rasa? Rasa bila. Dia keluar dia kan, dia rasa orang tengok dia. Bukan Tuhan tengok dia ambil. Bermakna makrifat dia serapis membina akidah, bukan membina rasa kalbi dia dengan Tuhan. Sebab tu selagi ada makhluk dalam kalbi kamu, bermakna rasa dengan Tuhan kau tak kuat. Kalau rasa dengan Tuhan kuat, tak hilang dah makhluk tak ada. Dia dengan Tuhan dia berlazat dengan Allah Ta'ala. Itu sebab dia kena faham jalan. Ya, kita macam ni memang kena faham kan ni. Saya rasa tuan-tuan semua dah faham. Habis kita keluar balik kan. Dan terkait daripada dalil dan burhan, ya, hanya semata-mata petunjuk Allah Ta'ala dalam hati hamba yang telah suci daripada nafsu dan najis maknawi. Batin hati itu kata farrik galbak minal aghyar, bau yamla bil ma'arif wal asrar. Kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Bau yamla dia akan penuh kan. Bil ma'arif dengan ma'rifat wal asrar dan sir-sir akan buka. Ya, semua dah ada tu. Dan luas hatinya itu juga nur hidayah seperti mana firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih wa wailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Itu terang. Artinya, adakah tidak mereka yang telah dibukakan? Siapa buka? Allah Ta'ala. Ya, kalau tak buka tak ada. Dia kata, wali ni kadang-kadang ada benda tak tahu. Bukan, itu bukan dia punya. Tuan buka, dia dapat lah. Kalau tak buka, tak ada lah. Rasul pun semua Rasul Allah Ta'ala buka. Padahal sebab standard asal semua makhluk ialah la ya'lamul ghaibah. Tak tahu benda gaib, tak tahu. Tapi kalau Tuhan buka, dia tahu lah. Jadi orang yang mendapat pembukaan saya, orang yang dapat dekat Rasul-Rasul para Nabi hebat dan bawa-bawa daripada awliya. Allah buka itu dan dibukakan Allah Ta'ala akan dadanya bagi Islam, maka itu atas kedatangan cahaya. Bermakna nur Islam itu masuk peringkat awal dipanggil sadrun, sadar. Itu lapisan pertama ya. Padahal ayat ni afaman syarahallahu sadra, sadarra. Itu dipanggil lapisan pertama tu. Manakala nur tu tak masuk sadar, maka tak bagaimana? Macam orang kafir tu kan tak masuk tu. Baca ayat pun tenang balik. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Kau baca apa pun apa tak masuk yang tenang. Sebab tak masuk sadar. Kalau kita dah masuk ni sebab kita bagaimana? Dia naik atas lagi peringkat qalbi, peringkat roh dia naik atas lagi terang. Tu. Bahwa ala nur ya. Dan dia tebak mudah. Maknanya dia berada dalam nur Tuhan, kedatangan cahaya nur daripada Tuhannya. Maka bermula neraka wail itu untuk bagi mereka yang keras hati. Sebab hati ni besar kan? Betul jaga dia, contoh tempat dia. Tak betul neraka tunggu dia. Dia keras daripada apa? Daripada zikrullah. Ya, qasiyati qulubuhum ya min zikrillah. Hati dia keras daripada mengingat Allah. Nak ingat Tuhan tu payah.
Kalau dia berbual setengah jam dah apa. So dia zikir 1000 kau peninging kau dan ya. Allah. Ya anakku, maka dipahamkan daripada akhir ayat ini adalah apa? Melembutkan hati itu dengan zikir. Betul sebut liqasiyah. Qasi mana yang keras. Keras hati mereka tadi kan, daripada apa? Zikrullah. Jadi maknanya orang yang ada zikrullah itu cara untuk melembutkan hati. Jadi hati itu ialah zikrullah yang melembutkan dia. Jadi orang yang zikrullah itulah yang dibukakan dadanya. Jadi bila orang yang zikir cukup syarat dia cantik semua, tuan buka. Bila tuan buka, kadang ilmu tak ada dalam kitab dia dapat. Ya, tuan buka. Bilanya dia cukup syarat. Syarat dia apa? Bersih. Kosongkan, tu syarat besar. Kosongkan pandangan hati kepada makhluk. Sam, apa tuan akan hantar. Ya. Dan kemudian soal ya Sayyidi Syekh, ya, tolong beri tafsir kalimah Islam itu. Ya, dan jawab anak kalimah Islam itu dua perkara. Pertama taslim, yang kedua ya, dengan makna tunduk dan patuh, dan kedua salamah, makna selamahan. Kemudian ya Sayyidi Syekh, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma firni ala ma salafa min sunnah. Kita jawab nak putus set ini. Dia ada 7-8 segi. Allah Karim. Dia makan bawah ni. Ya Rabb.